semua penonton setia Projek Ratu. Baiklah, untuk episod kali ini, Mimi dan juga kru Projek Ratu berada di Pasar Tamu Nabawan. Buat apa kat sini? Mestilah kita mencari ratu kita. Ratu Unduk Ngada kita, daerah Nabawan 2019. Monica Majin berumur 21 tahun baru. Tapi untuk episod kali ni, macam biasa Projek Ratu ingin menemu ramah dia, nak tahu latar belakang dia sebelum dan selepas menjadi seorang ratu. Dan seperti biasa, ratu cantik kita ni mestilah melakukan dua tugasan. Untuk episod kali ni, kalau korang nak tahu apakah keistimewaan Ratu Unduk Ngada kita daerah Nabawan ni, jom ikut saya sebab saya dengar dia ada dekat dalam pasar ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, mari ikut saya. Menjelajahi Sabah, negeri di bawah bayu. Misi mencari ratu, ratu yang kami tunggu. Hai. Hai. Awak Monica Majin kan? Ya, saya. Hai. Hai. Saya Mimi Elida daripada Projek Ratu. Ingin bercakap yang awak bertuah kerana terpilih menjadi ratu undangan dalam episod Projek Ratu kita kali ini. Projek Ratu? Ya, Projek Ratu menjejaki 13 orang ratu untuk ditemu ramah. Jadi awak adalah salah seorang ratu Nabawan yang terpilih. Apa yang harus saya buat? Okey, senang je. Benda yang perlu awak buat adalah Projek Ratu nak tahu latar belakang awak sebelum dan selepas awak menjadi ratu. Apa yang awak buat? Dan kita ada dua tugasan untuk awak. Tengoklah muka cantik macam ni. Kita tak tahu kan dia boleh ataupun tak. Cuma nak tanya sekarang ni buat apa kat pasar ni? Saya tengah membeli barang sikit untuk makan tengah hari karang. Oh, kalau macam tu tak apalah. Saya dan kru Projek Ratu teman awak beli barang. Boleh? Boleh. Okey, jom. Unduk Ngada gelaran diberi, cantik, proaktif dan sportif. Monica Majin dinobatkan sebagai Ratu Unduk Ngada kita daerah Nabawan 2019. Ya Allah, cantiknya dia. Baiklah, penonton setia Projek Ratu, sekarang ni Mimi dan juga kru Projek Ratu berada di rumah Monica. Macam tu. Baik, sebelum kita tanya soalan lain dulu, nak tanya. Macam setiap ratu kan dia ada suku kaum dia. Macam Monica sendiri, suku kaum apa? Saya suku kaum Murut. Murut apa tu? Murut Tagul. Baik Monica, kalau kita tengok dekat sini ada piala. Inilah piala dia yang pertama. Johan Unduk Ngada Nabawan 2019. Cantiknya. Senyum dia. Dan ini pula kalau kita tengok piala ni, Miss Popular Facebook Unduk Ngada Nabawan 2019. Jadi maknanya dia ni ramai peminat dekat Facebook. Betul? Bolehlah. Cik, tak payah tunjuk sangatlah tu. Dan juga ni dia macam dia punya sijil Johan Unduk Ngada Nabawan 2019, dapat duit sebanyak RM2,000. Amboi dia. Okey, dan juga mahkota ni pula. Okey, mahkota ni dipakaikan masa saya dinobatkan jadi Unduk Ngada daerah Nabawan tahun ni. Wah, suka tak? Suka. Jadi, Monica, saya nak tanya sikit, adakah ini sahaja dekat atas meja ni? Sebenarnya banyak lagi. Di rumah saya di Kampung Pagalungan. Di sana ada banting, gambar-gambar, crown lagi. Cumanya di sini ini saja yang sedia ada. Sampai sini menyewa aja kan? Oh, ini rumah sewa awak? Iya, menyewa aja. Oh. Saya menyewa sini, saya kerja sini. Oh, penonton kat rumah dia dah kerja. Jadi ceritalah sikit, awak kerja apa ni? Saya kerja sebagai seorang kerani di Pejabat Kesehatan daerah Nabawan. Wah, kerani dah cantik. Rupanya sudah berkerjaya. Okey, yelah, setiap ratu ni bila dia masuk pertandingan Ratu Unduk Ngada mesti dia ada dorongan. Orang yang bagi semangat dekat dia. Macam Monica pula, siapakah yang bagi dorongan dan semangat untuk masuk Ratu Unduk Ngada ni? Dorongan.
Of course family lah, family. Dorang yang bagi saya sokongan, dorongan. Dorang cakap, sayang bako punya tinggi, sayang bako punya cantik lah, kalau begitu kan. Jadi cubalah sesuatu yang baru. Betul. Jadi saya fikir-fikir balik, ya betul juga apa dorang cakap kan. Macam kira macam mau cabar diri juga bah. Mau cabar diri kan, jadi saya join di pertandingan. Apakah keistimewaan Monica ni sampai dinobatkan sebagai juara Ratu Unduk Ngada Daerah Nabawan ni? Apa istimewanya awak sampai awak dinobatkan sebagai juara daripada sumandat-sumandat lain? Mungkin saya lebih cantik dari yang lain. Mungkin. Ya bah. Kalau kami, bagi kami, untuk mengikuti ini pertandingan Unduk Nadau, dia mesti fasih berbahasa ibunda. Jadi mungkin itu antara kelebihan saya dinobatkan sebagai Unduk Nadau Daerah Nabawan tahun ini. Saya fasih bahasa ibunda dan saya boleh menari. Saya ada keyakinan untuk menjawab soalan-soalan yang juri berikan pada saya di depan. Nah. Oh, jadi maknanya keyakinan awak ni lebih tinggi daripada sumandat-sumandat yang lain. Sebab itulah awak layak. Jadi orang kata apa? Dah pandai bahasa ibunda tu, boleh tak cakap sikit bahasa ibunda awak yang hebat sangat sampai awak dinobatkan sebagai juara? Okey, bahasa ibunda. Okey, yang basic sajalah kan, yang pengenalan diri. Kaan sayan dapaka kawi, inggalanku Monica Majin, intora pagalungan, asihau pasuku rawilinku, rakawi nupahaka, kaan sayan angapura, orono keamatan raupok itu, paling kuanangan. Wow, bagus. Saya tengok dia cakap pun senyum lah. Macam tu lah awak masa dalam pertandingan tu ya? Ya. Tapi saya nak tahu juga bahasa Melayu tu apa? Okey, dalam bahasa Melayu dia, hai semua saudara dan saudara yang saya kasihi. Nama saya Monica Majin, berasal dari Pagalungan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keamatan pada 2019. Terima kasih. Bagusnya dia. Okey. Ratu-ratu Unduk Ngada. Apabila kita dah masuk pertandingan ni, kita ada kenangan pahit dan juga kenangan manis. Boleh tak kongsikan sedikit kenangan pahit tu? Apa yang macam awak rasa tercabar sangat dalam pertandingan tu, buat awak rasa macam susahnya? Kenangan pahit saya masa ikut pertandingan. First tu dari segi fizikal memang saya out lah dari finalis lain sebab saya ada cabi sikit dari dorang. Lepas tu pengalaman tu, saya tidak pengalaman yang ikut ini pertandingan. Jadi macam saya kira kosong lah dari yang lain. Tapi perasaan ingin mencuba tu, mencabar diri tu lebih tinggi. Jadi saya cubalah ikut di pertandingan. Dan kita nak tahu juga apakah kenangan manis awak? Okey, kenangan manis. First yang bila saya sudah dinobatkan menjadi Unduk Nadau Daerah Nabawan, macam yang mata orang lain tu terbuka sudah, dia semestinya dia gemuk, dia boleh menang. Betul. Selain tu, bila saya pergi mana-mana kan, banyak orang mau bergambar, selfie, semua minta telepon. Macam ramai kawan lah. Tambah kenalan begitu, jadi senang berurusan bila pergi mana-mana. Itulah, usaha pasti akan membawa kejayaan. Jadi, apakah nama baju yang awak pakai masa pertandingan Ratu Unduk Ngadau ni? Okey, masa saya dinobatkan lain baju dan masa saya bertanding di KK lain baju. Ini masa saya bertanding di KK lah. Baju ini dinamakan Pinong Kolo kalau kami. Pinong Kolo. Baju yang di Nabawan dan di KK sama saja dipanggil Pinong Kolo, cumanya yang berbeza tu corak. Corak. Masa di Nabawan saya bawa corak yang berbunga flora and fauna. Jadi bila mau bertanding di KDCA, prosedur cakap sana tidak boleh bawa itu corak. Mesti corak yang macam bermaksud lah. Jadi saya bawa ini baju, dia melambangkan macam keberanian. Nak tanya, yang saya pakai ni apa? Itu sekedar topi hiasan. Ini saya dapat masa saya ikut pertandingan Ratu Irau. Ratu Irau. Okey, Ratu Irau ni sebenarnya apa? Ratu Irau sama Unduk Nadau dia berlainan. Ratu Irau ni lebih pada rakyat. Macam ratu rakyat lah, putri rakyat gitu. Oh,
Okey, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen memasak. Jadi Monica, boleh kongsikan sedikit tak kepada penonton setiap Projek Ratu? Resepi tradisi dan makanan popular apakah yang awak nak kongsikan kepada kami semua? Okey, nanti saya akan masak yang dipanggil inaluk. Inaluk tu kalau dalam bahasa Melayu dipanggil sagu. Sagu goreng lah gitu. Okey, mungkin di luar sana tahu yang itu sagu atau dipanggil ambuyat, letak air gaul-gaul jadi ambuyat kan. Tapi yang spesialnya hari ini saya bawa itu sagu digoreng. Jadi kalau kita nak tengok macam mana sagu tu nak goreng, penonton dekat rumah jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali selepas ini dalam segmen memasak bersama Ratu Nuk Ngada kita daerah Nabawan, Monica Majid. Projek Ratu. Baiklah penonton Projek Ratu, sekarang ni kami tengah meredah sungai. Ya Allah, sungai yang cantik untuk mencari tempat memasak. Sekarang ni kita dah hampir sampai ke tempat memasak kita. Kalau nak tengok keindahan yang cantik, tunggu sekejap je lagi. Ada tasik yang sangat-sangat indah, betul? Betul tu Kak Mimi. So sebelum kita mula masak, mari saya bawa Kak Mimi masuk dalam dulu, tengok apa yang ada di dalam. Kami menjelajahi Sabah, negeri di bawah bayu, misi mencari ratu, ratu yang cantiknya katil di 2 tingkat ni. Satu malam berapa ni dekat sini? Satu malam sekitar 150. 150 murah je. Jadi penonton-penonton kat rumah tu digalakkanlah sangat datang sini kerana kita boleh melakukan aktiviti kekeluargaan. Kita dah tak sabar sangat nak ke segmen memasak kita. Kita nak tengok dia ni pandai masak ke tak? Betul tak? Pandai. Pandai. Jadi jom kita ke tempat memasak. Jom. Baiklah semua penonton Projek Ratu, sekarang ni kita di segmen memasak bersama Ratu kita. Jadi, Ratu kita, ceritakan sikit menu untuk memasak dan juga bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, so hari ini saya akan mengajar anda di sana macam mana membuat sagu goreng. Okey, jadi bahan-bahan dia. So, okey, bahan pertama yang paling penting adalah serbuk sagu. Dan bahan seterusnya? Okey, bahan kedua kita perlu ada gula untuk menambah rasa lah. Lepas tu kita perlu ada minyak dan nama pun goreng kan. Okey, kita perlu Projek Ratu. Sagu goreng ni makanan tradisional untuk kami yang kaum Murut mesti tahu ni. Okey, dulu kan susah. Jadi dia tiada macam makanan ringan. Jadi dulu inilah makanan ringan diorang. Nampak tak? Dia ada kisah-kisah teladan dia. Sebelum kita memulakan aktiviti masakan, kita perlu jaga kebersihan, tangan mesti cuci. Okey, pertama sekali kita ambil ni. Masukkan macam ni. Masukkan macam ni. Lepas tu kita uli dia secara halus-halusan. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Dengar tak? Pandai. Dia bila uli dia terus jadi lembut Iya. Dia jadi serbuk rupanya. Saya ingat dia memang lembut. Monica, saya nak tanya sikitlah. Siapa Boleh. yang ajar awak masak sagu goreng ni? Belajar dari mama saya. Sementara awak uli tu, kita ada beberapa soalan yang nak tanya sebenarnya. Ada tak perancangan lain untuk masa depan? Dari kecil lagi saya memang minat berniaga. Berniaga apa tu? Barang-barang makeup, barang-barang kecantikan semua. Iya. Jadi uli ni dah siap ke ni? Ya, Uli, siap tu ni. Tapi sebelum kita masak, boleh saya cuci tangan dulu? Boleh bang kalau kau. Okey. Ratu-ratu unduk ngada.
ni pergi basuh tangan. Sekarang ni dia nak memulakan aktiviti memasak dia. Jadi, teruskan. Okey, langkah pertama kita perlu panaskan kita punya kuali dulu. Lepas tu kita panaskan minyak. Minyak ni nak letak banyak ke macam mana? Tak sikit je. Sikit je. Oh, dia ada cara. Macam tu dulu. Oh. Actually, ini minyak untuk kasih basah-basah sikit je ni. Dia bagus je kalau banyak minyak. Oh, okey, faham. Kuali ni dia nak kena panas sangat ke macam mana? Sebab takut hangit ke apa kan? Perlu panas juga. Perlu panas. Okey, kita masukkan ini bahan. Ini bahan. Okey, macam ni. Lepas tu? Kita gaul je. Gaul sampai? Sampai dia jadi sagu. Ini masakan ni kira boleh kasih lengur tangan lah. Sebab dia banyak bergerak. Dia perlu banyak bergerak. Sebab kalau dia banyak bergerak, dia akan terbakar. Oh, dia akan terbakar. Hangus lah gitu. Okey, nak tanya. Hobi awak apa? Oh, hobi saya main bola jaring. Oh, main bola jaring. Adakah Monica sebelum ni sambung belajar di Institut Pengajian Tinggi? Sebelum kerja, saya memang sambung. Saya ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi maknanya awak ni cikgu tadika lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Pernah tak jadi cikgu? Pernah. Pernah. Kongsikan sikit pengalaman jadi cikgu tu macam mana? Sebab kita tengok dia pun muda lagi kan? Jadi cikgu ni bukan kerja mudah juga. Dia perlu banyak kesabaran. Sebab menjumpa budak-budak kan. Banyak raga, banyak perangai begitu. Langkah seterusnya itu langkah paling last kita letak gula. Jadi gula ni nak letak banyak mana? Tak apa, kita tolong. Okey, letak sikit je. Ni? Takut kencing manis pula. Marah tempat. Lagi. Sekali. Lepas tu goreng. Ya, goreng balik. Goreng balik sekali. Maknanya tunggu sampai gula tu cair. Iya, dah siap. Dah siap. Walaupun nampak ringkas, tapi inilah makanan tradisi turun-temurun masyarakat Murut. Okey, dah siap. Alhamdulillah, siap sudah. Sagu goreng kita ni yang disiapkan oleh chef kita, Ratu Cantik. Duduk ngada kita, daerah Nabawan 2019, berumur 21 tahun. Monica Majin. Kita ada aktiviti lagi satu. Okey, kali ini saya mau bawa kami ini berbasikal. Berbasikal. Boleh, kita boleh kaya basikal. Siapa cakap tak boleh? Jadi penonton Projek Ratu jangan ke mana-mana. Tunggu. Kita akan kaya basikal bersama Cik Ratu kita. Baiklah penonton setia Projek Ratu dekat rumah. Sekarang ni Mimi dan juga Monica nak melakukan aktiviti lasak. Jadi, Ready? sudah bah? Okey. 1, 2, 3, jom! Menjelajahi Sabah negeri di bawah bayu, misi mencari ratu yang kami tunggu. Untuk ngadau gelaran diberi, cantik, proaktif dan sportif. Itulah aspek yang dimiliki ratu-ratu untuk ngadau. Nantikan kami bersama mereka, bersama kami di Projek Ratu. Ya Allah. Dia memang lasak. Semput saya. Dia terbukti. Ya, terbukti awak memang bagus. Aduh. Okey. Monica, apa benda yang awak teringin sangat nak buat dalam hidup awak? Benda. Dari kecil lagi saya impikan satu rumah besar tahu. Saya mau buat satu rumah banglo besar. Saya mau satu family saya tinggal sana. Sebab saya mau berjauhan. Takut rindu kan? Ya, betul. Jadi awak tak nak semua berpisah walaupun dah berkahwin nak duduk sekali. Ya. Soalan yang kedua. Okey. Kalaulah Monica diberikan peluang untuk bercuti dekat luar negara,
Negara manakah yang Monica teringin sangat nak pergi? Ramai sebenarnya. Tapi satu tempat yang satu negara yang paling saya suka pergi, yang impikanlah kan, Switzerland. Switzerland. Kenapa nak pergi sana? Sebab di sana banyak tempat pelancongan yang boleh dilawati. Lepas tu dia punya udara segar, dia punya bunga-bunga segar, dia punya alam semua, jadi itu sangat-sangat best. Gitu. Ya. Okey, jadi maknanya dia suka suasana yang tenang macam tu kan. Ya. Okey, soalan saya yang terakhir, kalau awak dapat RM1 juta duit, ya, awak nak buat apa? 1 juta tu? Ya. Banyak. Okey, macam yang abang saya cakap tadi lah, selain dari kembangkan bisnes saya, saya membuat satu banglo besar untuk family, sama-sama tinggal gitu. Lepas tu, kalau ada lebihan duit tu, saya boleh bawa family saya travel sama-sama lah di Switzerland. Wow, bagus sangat. Bila dapat duit banyak tu, apa yang impikan tu buat kan? Tapi dia tak pernah lupa dekat keluarga dia. Saya sebenarnya sedih sangat sebab kita dah sampai ke penghujung rancangan. Alah. Saya dan juga Projek Ratu ingin mengucapkan terima kasih kepada Monica sebab sudi luangkan masa, kongsikan resepi-resepi tradisi. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Kakak Mimi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab memilih saya dari 64 ratu tu. Oh. Kita macam bertua lah. Saya rasa macam family saya lebih bangga dengan saya. Alhamdulillah. Sekarang ni saya nak lawan dengan dia. Kita tengok siapa yang menang. Bye!